Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan dalam jangka masa PKP ni, dalam keadaan COVID yang tak menentu sekarang. Saya harap anda semua jagalah diri masing-masing. Okey, jadi pada hari ini kita teruskan sambung kita punya topik sifat cahaya. Okey, sifat cahaya bahagian 2. Okey, macam sebelum ni kita dah belajar cahaya bergerak lurus, cahaya menghasilkan membayang apabila cahaya tu terkena dengan objek yang legap. Dan kali ni kita akan cover 2 lagi sifat cahaya, iaitu sifat cahaya pantulan dan pembiasan. Kita pergi dulu dekat pantulan cahaya. Pantulan cahaya berlaku apabila cahaya dari suatu objek dipantulkan. Jika sesuatu permukaan licin dan berkilat, contohnya kaca, cahaya akan dipantulkan pada sudut yang sama apabila cahaya terkena pada permukaan tersebut. Jika permukaan licin dan rata, maka cahaya yang dipantulkan adalah sekata. Dan jika permukaan kasar, maka cahaya yang dipantulkan adalah tidak sekata. Kita tengok apa konsep pantulan cahaya ni dahulu. Okey. Ni sinar tuju. Jadi ada 2 sinar, sinar tuju dan sinar pantulan. Sinar tuju ni maksud dia cahaya daripada sumber, contoh macam cahaya matahari ke, daripada lampu suluh ke, daripada sumber tersebut. Okey, sumber dia pergi ke cermin. Ni cermin, maka dia akan ada sinar pantulan. Dan untuk pengetahuan kamu, okey, ni garis normal garis tengah-tengah ni kita panggil sebagai garis normal. Sudut antara sinar tuju dengan sinar pantulan dengan garis normal ni, sudut dia sama tau. Sudut I dengan sudut R ni sama, dia punya sudut. Kalau awak kendahkan sikit, dia punya sudut makin besar. Sudut I ni, sudut R pun sama juga, makin besar. Yang ni yang penyataan tadi, permukaan licin dengan permukaan kasar. Apabila cahaya kena dekat permukaan licin, maka dia punya sifat cahaya tu sekata tau, sama. Sebenarnya sinar tuju dengan sinar pantulan ni sama, berbanding dengan permukaan kasar yang mana sinar tuju dia masing-masing kena pada permukaan, tapi dia berbeza lah dia punya sinar pantulan dia. Memang bertempiaran habis. Kalau tengok ni sekata, yang ni tidak sekata. Yang ini contoh alat yang mengaplikasikan pantulan cahaya. Sebagai contoh, ini cermin yang awak tengok hari-hari, perempuan. Tapi sekarang saya rasa lelaki pun suka tengok cermin. Lepas tu cermin selekoh tajam. Yang ini ada dekat sekolah kita, dekat bahagian depan sebelah yang selekoh tu kan. Yang ni ada. Tujuan cermin ni dibuat adalah untuk pengguna jalan raya alert adanya kereta di hadapan selekoh tu. Dan yang ketiga, periskop. Periskop juga menggunakan aplikasi pantulan cahaya, bukannya aplikasi apps tu dia mengaplikasikan prinsip pantulan cahaya ni. Dia nak tengok apa yang ada dekat bahagian atas, dia boleh guna periskop. Okey, mari kita kaji sikit apa dia prinsip yang digunakan dalam periskop ni, prinsip pantulan ni. Okey, yang ini kalau korang tengok, yang ini periskop punya dalaman lah. Yang mana dia ada 2 cermin, cermin dekat atas dan cermin di bawah. Dia punya bentuk dia biasa macam ni, periskop. Dan cermin dia ni dia berada dalam kedudukan sudut yang sama dalam satu garis yang selari. Kalau tengok sudut 45 darjah, cermin di bawah pun 45 darjah. Dan dia dalam satu garis yang lurus, selari. Okey. Dan kalau orang tu nak tengok, okey, macam mana nak tengok? Dia akan cahaya
Okey, ni objek yang orang tu nak tengok. Dia akan pantul ke cermin atas, ke cermin bawah, dan baru ke mata, ke orang ni lah. Dan biasanya prinsip periskop ni juga biasa digunakan dalam apa? Kalau dalam tentera biasa digunakan untuk kapal selam. Okey. Kita pergi pula dekat pembiasan cahaya. Apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain, sinar cahaya akan terpesong sedikit. Pemesongan cahaya ini dikenali sebagai pembiasan. Okey, terpesong tu macam mana? Sepatutnya cahaya ni dia bergerak lurus, betul tak? Okey, sinar datang, ni sepatutnya cahaya bergerak lurus. Tapi apabila dia daripada yang ni kat sini contoh medium udara ke medium kaca, maka dia akan terpesong sikit. Dia akan macam ni. Okey, untuk kali ni ada dua jenis pembiasan cahaya. Ada dua jenis medium pembiasan cahaya. Okey, udara kaca, kaca udara. Okey, kenapa? Ni saya nak tunjuk dulu kepada awak. Ni sinar datang. Dia daripada ni sinar datang ni udara lah. Maksud dia sekarang ni lah. Okey, dia ke kaca, maka secara automatik dia akan membelok. Dia akan membelok mendekati garis normal ni, garis N ni. Dia akan makin rapat ke garis N. Udara kaca. Okey. Manakala apabila cahaya daripada kaca ke udara, ni garis N, dia akan menjauhi garis N ni, garis normal ni. Kalau awak tengok, kalau udara kaca, dia akan dekat dengan sebenarnya bias dia tu, dia akan mendekati garis normal. Kalau kaca ke udara, dia akan menjauhi garis normal. Awak kena ingat ni, kena faham konsep ni. Dua benda ni je kalau pembiasan cahaya. Dan selain kalau kaca, selain dia kaca, apa lagi medium dia? Air. Air juga satu medium lah pembiasan cahaya. Okey, ni fenomena yang berlaku lah dalam pembiasan cahaya dalam seharian hidup kita. Biasanya batang sudu kelihatan bengkok. Ni sudu yang berbentuk pensel. Okey, sudu berbentuk pensel. Yang mana awak ada gelas yang menurut sinar. Awak isi air, awak letak sudu pensel ni ke dalam ni, dia akan macam membengkok. Tapi sebenarnya dia bukan bengkok, dia cahaya pembiasan cahaya. Lepas tu yang kedua, air kolam kelihatan cetek. Kalau awak tengok kolam ni nampak macam boleh lepas je kan, macam boleh ni. Tapi kolam macam ni dia sebenarnya lebih dalam biasanya kalau awak pergi hotel ke, ataupun kalau pergi swimming pool ke, ada bahagian yang memang dalam, nampak macam boleh kan, macam boleh terjun. Sekali terjun tenggelam habis satu badan. Okey, dan yang ketiga, image menjadi besar. Ini juga satu konsep lah pembiasan cahaya. Biasa digunakan dalam kanta pembesar. Dan dapat image yang ni, image menjadi besar ni. Kita pergi pula dekat dia punya yang telah barang ataupun objek yang telah mengaplikasikan konsep pembiasan cahaya ni. Ini macam saya dah bagi tahu tadi, alat kanta pembesar. Yang kedua, mikroskop. Mikroskop ni dia gunakan juga konsep pembiasan cahaya ni sebab dia nak tengok apa objek-objek, apa mikroorganisma yang dia nak tengok tu. Sebagai salah satu contoh, mikroorganisma virus. Kita dah tahu kan, virus COVID-19 ni dia punya bentuk macam mana. Bulat, lepas tu dia ada banyak macam tajam-tajam macam durian tu kan. Okey. Dan alat yang ketiga, teleskop. Teleskop juga menggunakan prinsip pembiasan cahaya sebab kita nak tengok berapa
kita nak tengok secara detail objek yang jauh. Sebagai contoh, bulan. Sekarang kita dapat tengok kawah-kawah dekat bulan. Even kalau kita gunakan telefon pun, telefon yang sekarang, telefon banyak yang canggih kan, yang mana telefon sekarang boleh zoom sampai ke bulan. Memang nampak betul clear bulan. Okey, lepas tu and then daripada teleskop juga kita boleh tengok bintang-bintang, kita boleh tengok nebula, dan juga kita boleh detect lorong hitam. Ini semua menggunakan prinsip pemisahan cahaya. Okey. Jadi, ini saja dua prinsip yang prinsip cahaya lagi lah. Pantulan cahaya dan juga pembiasan cahaya. Okey. Jadi, untuk kerja hari ni simple saja. Muka surat 45. Okey, 45 sifat cahaya. Okey, 45, muka surat 45 buku ni buku modul aktiviti mesra digital. Okey, muka surat 45, muka surat 46, 47, 48, 49 dan 50. Okey. So ulang semula. Okey, kerja rumah untuk hari ni, yang mana kita akan bincangkan kerja ni pada hari Khamis. Hari ni 27. Jadi kita 28, 29, 30. Okey, hari Khamis, satu hari bulan. Muka surat 45, muka surat 46, 47, 48, 49, 50. 6 muka surat ni je. Dan saya tengok dia punya latihan pun simple-simple. Dia akan cover terus pergerakan cahaya, faktor yang mempengaruhi saiz bayang, pantulan cahaya, kegunaan pantulan cahaya, pembiasan cahaya dan pembiasan cahaya. Dia punya dan dia punya ni lah konsep dia. Sangat-sangat simple, yang mana kita akan bincangkan hari Khamis nanti. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan dalam grup. Okey. Jadi selesai pada hari ini. Jangan lupa ni kerja ni. Okey, dan nanti kita akan review jugalah hari Khamis nanti, kerja-kerja yang awak dah hantar pada saya. Ada gambar-gambar bayang-bayang tu kan. Kita akan tengok. So, ada yang kreatif, ada yang buat dengan sepenuh hati. Tu saya sangat-sangat kagum lah. Saya respect. Okay. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.